Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang penonton yang dirahmati Allah, semoga semuanya berada dalam keadaan sihat di samping keluarga dan menunaikan titah perintah yang telah dikeluarkan oleh pihak pemerintah, iaitu supaya berada di kediaman masing-masing untuk membolehkan rancangan kerajaan ataupun hasrat kita semua supaya rantaian wabak COVID-19 ini dapat diputuskan. Dalam ruang yang ada ini, saya ingin membahaskan tentang beberapa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Eropah ataupun Majlis Fatwa dan Penyelidikan Eropah. Yang Majlis Fatwa ini terkenal dan ramai tokoh-tokoh yang berada di dalam anggota majlis itu. Dikenali dengan the European Council for Fatwa and Research dan ataupun Al-Majlisul Urupi lil Ifta' wal Buhus. Majlis fatwa ini oleh kerana kita tahu di Europe ini ramai orang Islam, mereka ada majlis mereka sendiri yang terdiri daripada ulama-ulama daripada berbagai tempat, termasuk daripada dunia Arab, tokoh-tokoh yang mereka pilih, yang sebahagian besar mereka, tokoh-tokoh itu merupakan tokoh-tokoh besar dalam dunia Islam yang berada di dalam majlis berkenaan. Saya selalu juga merujuk kepada keputusan-keputusan mereka ini untuk dinilai. Jika siapa pernah mendengar tentang pandangan yang telah kita keluarkan tentang isu gelatin umpamanya, tentang masalah apabila sesuatu bahan itu telah berubah, iaitu istihalah, yang sebahagian itu dipetik daripada keputusan yang telah dibuat di European Council for Fatwa and Research. Tapi apa yang saya nak cakap hari ini ialah di mana baru-baru ini daripada 25 sehingga 28 Mac ini, oleh kerana keadaan ataupun apa yang berlaku dalam dunia ini, termasuk di Europe, kita tahu apa yang berlaku di Italy, di Spain, di UK, berlaku wabak serangan COVID-19 ini, di mana keadaan mereka jauh lebih sukar dibandingkan kita. Maka mereka telah mengadakan satu ad-daurah at-tari'ah, satu persidangan tergempar. Dalam persidangan tergempar itu mereka telah mengeluarkan beberapa keputusan yang mana saya rasa keputusan-keputusan ini mungkin baik juga untuk kita baca, walaupun sebenarnya sebahagian keputusan ini tidaklah terlalu bersifat semasa. Ia merupakan hukum hakam yang telah lama dibincangkan. Namun oleh kerana mereka bincangkan, maka saya ingin menyebut dalam kesempatan malam ini beberapa keputusan yang telah disebut supaya kita dapat kongsi bersama dan kita akan beri pandangan dalam hal ini. Banyak keputusannya, tapi saya nak pilih beberapa perkara. Antara yang telah ditimbulkan, soalan yang ditimbulkan di Europe, dan saya rasa bukan di Europe saja, di dunia Islam yang lain juga, oleh kerana orang Islam tidak pergi Jumaat, boleh tak mereka sembahyang Jumaat di rumah dengan menggunakan perantaraan televisyen umpamanya, menggunakan dengan syabakatul ittisal, menggunakan melalui internet ke, melalui siaran langsung yang dilihat di dalam negara mereka. Mereka sembahyang di tempat mereka dan kemudian mereka ikut je tu imam. Katakanlah ada satu masjid sembahyang, yang lain semua tak keluar masjid, tu imam di masjid tu buat live, kita ikut ramai-ramai di rumah, boleh ataupun tidak?
uh, Majlis Fatwa Eropah dengan pembentangan mereka, mereka mengeluarkan risalah ni. Mereka menyatakan ini perkara yang tidak dibolehkan. Ini keputusan mereka tu. Alasan yang mereka berikan yang pertama ialah kerana kata mereka Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Dalam ayat ni Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada solat pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu pergi. Sa'a yakni kamu berjalan, kamu pergi, kamu bergerak, ila dzikrillah, kepada mengingati Allah. Kata mereka perkataan as-sa'i ini tidak akan tertunai maksudnya jika satu orang semayang Jumaat di rumahnya, maka tak ada makna untuk ayat Quran menyatakan fas'au ila dzikrillah. Jadi kata mereka ayat ini menjadi dalil bahawasanya Jumaat itu sesiapa yang nak tunai kena pergi ke satu tempat, iaitu tempat Jumaat, bukan di rumah. Demikian juga dalil-dalil yang lain tentang masalah mandi kepada Jumaat, man ghassala yaumal jum'ah waghtasal, siapa yang mandi pada hari Jumaat, mandi, dan summa, Nabi kata summa bakkara wabtakar, kemudian dia awal-awal pergi. Semua ini menunjukkan hadis-hadis yang menunjukkan Jumaat ini pergi ke suatu tempat, bukan buat di rumah. Itu yang pertama. Saya ringkaskan, dia tulisan asal ni mereka keluarkan ni di dalam bahasa Arab. Saya ringkaskan apa yang mereka sebut. Yang kedua, dia kata para ulama bincang yang mana yang asal, Jumaat ke Zuhur. Dalam satu hari, hari Jumaat tu, yang mana asal, Jumaat ke Zuhur, termasuklah hari-hari lain. Yang rajih di sisi para ulama, kata mereka, ialah yang asalnya Zuhur. Dari semayang yang 5, yang asalnya Zuhur, asalnya Zuhur, subuh Zuhur, asalnya Zuhur. Cuma pada hari Jumaat itu diganti dengan salat Jumaat, difardukan salat Jumaat menggantikan Zuhur. Apabila salat yang ganti sudah tak ada, maka balik kepada yang asal. Maka tidak ada keperluan untuk satu orang oleh kerana dia tak boleh buat, nak buat juga secara semayang melalui online umpamanya. Kerana itu bila tak boleh, balik kepada yang asal. Yang asal itu adalah Zuhur, kembali kepada Zuhur. Kalaulah dia kata, hatta kita tahu umat Islam ni di merata dunia, kalau ada masjid besar dan ada masjid kecil-kecil di lorong-lorong mereka, masjid di kecil-kecil itu mereka tutup pada hari Jumaat, mereka pergi kepada masjid besar, menunjukkan semayang di situ. Dan hatta pada zaman Nabi sebenarnya, orang-orang yang berada di masjid-masjid di lorong-lorong mereka, di jalan-jalan mereka, mereka tinggalkan masjid mereka pada hari Jumaat, datang solat di masjid Nabi SAW. Dengan itu kata dia, ini adalah asalnya Zuhur. Kalau dah tak boleh buat yang demikian, maka balik kepada Zuhur, bukan kita mengadakan semayang. Kemudian kata dia, kalau sekiranya sembahyang Jumaat boleh dibuat secara mengikuti pergerakan imam melalui siaran langsung, maka katanya, kata mereka, tentulah sembahyang jemaah biasa lebih boleh lagi. Kalau kita benarkan sembahyang Jumaat boleh buat siaran langsung diikut di rumah, akhirnya orang tak pergi sembahyang jemaah nanti. Sembahyang jemaah pun ikut siaran langsung di rumah saja. Pasang dengar suara tu imam, kita ikut ketika duduk di rumah. Ini alasan mereka yang ketiga yang menyatakan hal itu tidak boleh.
Kemudian alasan yang keempat yang diberi oleh dalam kertas mereka ialah, kata mereka, para fuqaha sejak zaman dahulu mereka memberikan syarat bagaimana antara syarat jemaah itu hendaklah imam istima'ul ma'mumi wal imam, makmum dan imam berhimpun fi makanin wahid, pada satu tempat yang sama. Dalam erti kata lain, yang ni dia boleh, selain daripada dia boleh nampak pergerakan imam, macam-macam kitab-kitab fiqh dulu tak terhalang dengan dinding yang besar ataupun sungai, macam-macam dalam perbincangan yang disebutkan contoh-contoh oleh para fuqaha. Antara lain fuqaha menyebut bahawasanya jika makmum itu nak pergi ke imam, dia boleh pergi. Tanda mereka adanya kesatuan perhimpunan antara makmum dan imam. Kalau semayang di rumah melalui siaran langsung, hal ini tentu tidak tercapai. Ini alasan yang keempat. Alasan yang kelima ialah kenapa nak semayang melalui siaran langsung ni? Kalau mereka kata kerana dah darurat sekarang ni, tak boleh nak pergi Jumaat, takut coronavirus, semayanglah secara siaran langsung. Dia kata kalau alasannya darurat, ini bukan alasan yang kuat. Kerana dalam hal ini, kalau darurat, darurat itu merujuk apabila Allah perintahkan satu perkara, perkara itu kita wajib buat tapi kita tak boleh buat, so kita kena cari jalan nak buat juga perkara itu dengan cara yang kadar kita boleh. Misalnya Allah suruh kita solat, kita tak mampu nak berdiri, kita solat duduk. Tapi dalam konteks ini katanya bahawasanya Allah dah tak perintah kita Jumaat. Setelah kita, kerana kita dalam keadaan kesusahan, dia dah jadi perintahnya ialah zuhur. Maka tak perlulah pergi buat benda yang dia tak perintah, kerana gantian zuhur itu telah ada. Dan itu antara alasan yang disebut oleh mereka dalam hal ini. Maka dengan itu saya bersetuju bahawasanya idea setengah pihak untuk solat di rumah melalui siaran langsung ini adalah tidak munasabah, dan ini adalah tidak menzahirkan, itu bukanlah maksud daripada Jumaat dan solat jemaah. Timbul isu yang kedua, dia ada banyak isu tapi saya sebut isu-isu pilihan ini. Cadangan setengah pihak untuk semayang Jumaat di rumah. 3 orang kita semayang Jumaat, dah memandangkan keadaan tak boleh, maka kita dah tak boleh pergi Jumaat dah, nanti ni 2-3 hari ni kali Jumaat yang berapa dah, maka mungkin ada pihak-pihak tertentu mencadangkan supaya sekarang kita duduk di rumah ada 5-6 orang ataupun 3 orang, 4 orang, kita semayang, seorang baca khutbah, yang lain mendengar khutbah, 2 orang ke 3 orang mendengar khutbah, kemudian semayang 2 rakaat, itulah Jumaat berdasarkan kepada apa yang disebut di dalam mazhab Hanafi. Dan ini kita mungkin dengar di kalangan pemberi pendapat ni memberikan pendapat ni, hatta di Europe juga ada yang memberikan pendapat dia. Apa jawapan Majlis Fatwa Eropah? Mereka kata bahawasanya hal ini tidak dibolehkan. Kenapa tidak dibolehkan? Alasan. Yang pertama, Jumaat ni ta'abbudiyah wa tauqifiyah. Benda yang ta'abbudi dan tauqifi. Yakni apa maksudnya? Benda ni dibuat macam mana cara Nabi tunjuk, pattern dia pun Nabi dah bagi tahu dah, Nabi telah laksanakan. Kena ikut macam Nabi, sallu kama raaitumuni usalli. Balik pada asas tadi. Asas tadi dia kata Jumaat ni fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu pergi bergerak kepada mengingati Allah. Jadi duduk di rumah semayang sendiri, semayang Jumaat tidak menunaikan maksud itu. Itu yang tadi saya sebut. Tadi saya sebut juga, hatta pada zaman Nabi, masjid-masjid persendirian ini
bila mari hari Jumaat semuanya tinggal pergi kepada Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang duduk di zaman di Madinah yang ada lorong-lorong, walaupun mereka ada masjid, sebenarnya masjid kaum-kaum mereka, tapi apabila hari Jumaat mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat di Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tak kenalkan depa, dulu tak ada kenderaan, hampa ni jauh badui-badui ni hampa semayanglah Jumaat di rumah hampa ataupun di khemah-khemah hampa. Kalau siapa-siapa yang jauh tu, tak, Nabi SAW tidak pernah mengarahkan hal itu, katanya. Kemudian Jumaat ini ada syiar agama. Ini alasan dia kedua. Bila Jumaat syiar agama, maka syiar agama ni mesti dizahirkan. Itu apa syiarnya? Manusia berhimpun, orang ramai datang, jamaah kaum muslimin. Itu maksud dia. Kalau semua Jumaat boleh buat di rumah, maka tak adalah syiar itu lagi. Kalau itu dibenarkan, masa tidak, alasan itu tidak kuat. Kerana apa faedah lagi pada syiar agama yang menjuruh kita berhimpun, tujuan mengukuhkan kaum muslimin, tidak zahir syiar itu. Ketiga, kata mereka, idea semayang Jumaat 3 orang ni ialah idea yang diambil daripada mazhab Hanafi. Ini kita semua tahu dia daripada mazhab Hanafi. Yang ni takhrij daripada mazhab Hanafi, daripada idea mazhab Hanafi. Cuma kata alasannya ialah perbahasan yang dikemukakan oleh mereka ini ialah dalam mazhab Hanafi, dia nak letakkan 3 tu ataupun lebih tu, dia ada syarat yang lain. Maka ini seolah-olah ambil separuh, tidak mengambil keseluruhan idea. Antara syarat yang mereka kata ialah hendaklah semayang itu didirikan di tempat yang jelas, orang ramai tahu semayang itu, pintunya dibuka untuk membolehkan orang lain lagi datang. Jika orang lain tak datang, ada 3 orang saja, 3 orang pun bolehlah. Bukan setiap orang kunci pintu di rumah masing-masing kemudian buat semayang Jumaat. Jadi mereka kata ini tidak disebut di dalam hatta di kalangan fuqaha Hanafiyah, Ahnaf, mereka pun tak sebut seperti mana idea yang seperti itu. Itu jawapan Majlis Fatwa Eropah. Perkara yang keempat, saya rasa ini yang penting, yang mereka sebut ialah di dalam sejarah Islam telah berlaku cerita wabak yang hebat ni. Macam-macam cerita. Telah berlaku wabak berbagai zaman yang menyebabkan masjid telah orang tak solat setahun, lebih pada setahun. Bukan masjid biasa, hatta Masjidil Haram orang tak solat. Kenapa? Kerana manusia tak berani pergi, kerana wabak. Dan menariknya, memang beberapa kitab sebut, antaranya yang disebut dalam Syiar A'lamun Nubala yang disebut oleh Imam Zahabi rahimahullah. Imam Zahabi meninggal pada tahun 748 Hijrah. Dia telah menyebut tentang teksnya, dan teksnya dia quote di sini, dan saya Syiar A'lamun Nubala ni saya selalu berpesan pada sahabat-sahabat untuk kita membacanya, kerana ia ada satu karya agung Al-Imam Zahabi yang menempatkan banyak nama-nama nubala dengan ulasan yang adil dan insaf, yang disebut oleh Imam Zahabi. Apa yang disebut ialah Imam Zahabi antara kata Zahabi, wa kana qahtu 'aziman bi Misra wa bil Andalus wa ma uhida qahtun wala waba'un mithluhu bi Qurtubah hatta baqiyatil masajidu mughlaqatan bila musalli wa summiya 'amul ju'ul kabir hatta baqiyat al-masajidu mughlaqatan bila al-musalli wa summiya 'amul ju'i al-kabir. Dia kata wa kana qahtul 'aziman, adapun satu kemarau yang dahsyat berlaku di Mesir dan Andalus, yang tak pernah berlaku kemarau dan wabak yang seperti itu di Qurtubah, di Cordova, sehinggalah
masjid terbiar dalam keadaan terkunci tanpa orang yang salat, dan dinamakan tahun itu Al-Ju'ul Kabir, tahun kelaparan yang besar, disebut dalam Syiar Alamun Nubala. Dan Al-Maqrizi sebut, ni seorang muarrikh kabir, ahli sejarah besar, Al-Imam Al-Maqrizi yang meninggal pada tahun 845 Hijrah. Dia sebut dalam kitab yang terkenal As-Suluk li Ma'rifat Dual Muluk, dia sebut, dia kata tentang berlakunya wabak ni, sehingga dia kata wa batalatil afrahu wal a'rasu min bainin nasi falam ya'rif anna ahadan amila far'an fi muddatil waba waba wala sumi'a sautul ghina wa ta'attala al-adhan min iddatil mawadi' wa baqiya fil mawdi'il mashhur bi adhanin wahid wa ghulqat aktharu masajid wal zawaya. Dia kata wa batalat al-afrah wal a'ras, dan telah batallah semua majlis-majlis keraian, perkahwinan yang ada di kalangan orang ramai. Tak tahu siapa, tak pernah kita dengar siapa pun buat, dan tak kedengaran lagi suara nyanyian. Kerana bila orang kahwin ni ada nyanyian, menyanyi dan bergembira, ni benda yang ada sejak dalam dunia Islam dulu pun. Kita kadang-kadang janganlah fanatik sangat. Ni okey. Dia kata wa ta'attal dan telah ta'attal azan. Azan telah tak berkumandang daripada banyak tempat, melainkan dikekalkan satu tempat dengan satu azan, dan dikunci kebanyakan masjid dan zawaya, yang ini sudut-sudut ibadat ataupun sudut-sudut pengajian dikunci. Ini disebut oleh Al-Maqrizi. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani sebut dalam kitab dia Imba'ul Ghumri bi Abna'il Umr. Dia quote juga Ibn Hajar. Ibn Hajar sebut tentang tahun 827 Hijrah. Kerana Ibn Hajar meninggal pada tahun 852 Hijrah. 822 Hijrah fil awail hadhihi sana waqa'a bi Makkah waba'un 'azimun bihaitsu mata fi kulli yawmin 40 nafsan. Pada tahun 827 dia kata, pada awal tahun ini berlaku di Mekah wabak yang besar, di mana mati bagi setiap hari 40 nyawa. Kita Malaysia sehari dua ni ada lebih kurang 2 orang, 1 orang. Ni 40 orang satu hari. Wa husira man mata fi Rabiul Awal 1700. Dikira orang yang telah mati pada Rabiul Awal jumlahnya 1,700 orang mati. Wa yuqal inna imam al-maqami lam yusalli ma'ahu fi tilka al-ayyam illa ithnain wa baqiyatul a'immah batalu li'adami man yusalli ma'ahum Dia kata, dan dikatakan imamul maqam di Mekah dulu, ni sejarah lah. Mekah ni dulu sebelum pemerintahan Saud ni, dia panggil Sahun Kaabah tu, di pusingan Kaabah tu dia ada 4 mazhab, 4 imam. Jadi imam mayang, imam ni imam maqam lah. Dia maqamat al-arba', 4 maqam tu. Maka maqam ni kau ni jadi imam, maqam ni kau ni jadi imam, bahasa Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Ialah itu suatu benda yang yang dulu tidak ada, kemudian ada, dan dia membawa juga kepada beberapa perkara positif dan negatif di kalangan orang Islam. Apapun, alhamdulillah perkara itu sudah tidak ada. Dia kata imam maqam tu tak semayang bersama dengan, melainkan seorang ataupun 2 orang, yang lain semuanya imam lain tak semayang. Maka dia kata tak solat di masjid itu kerana tak ada orang lagi yang nak solat di situ. Itu alasan dia yang keempat. Maksudnya sejarah telah menunjukkan berlaku di dalam sejarah umat Islam ni wabak, masjid ditutup, tapi tak ada siapa ulama-ulama yang keluar fatwa kata siapa yang tak main masjid semayang Jumaat di rumah. Ini alasan dia yang keempat
oleh Majlis Fatwa Eropah yang menyatakan tak ada sembahyang Jumaat di rumah ni untuk keadaan itu. Yang kelima ialah atas tadi, Jumaat ni tadi, syiar tadi, hatta ulama-ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i, mereka ni cuba mengelakkan daripada satu tempat ada dua solat Jumaat, masjid tu masjid ni, melainkan kerana keperluan. Sehingga kan Imam As-Subki dia buat satu risalah khas. Risalah ni kita sebut zaman lah ni risalah dia, mungkin risalah ni macam tulisan kecil. Dulu risalah tidak semesti tulisan kecil, saya nak sebut bagi segi bahasa. Kitab yang besar pun dia nama risalah, sebut tu kitab Imam Syafi'i itu nama Ar-Risalah. Kerana risalah, kerana dia menghantar pada orang. Imam Syafi'i hantar kepada Abdul Rahman bin Mahdi. Jadi dia risalah yang satu benda yang tapi lah kita faham risalah yang ringkas. Okey, tak apa. As-Subki, Al-Imam As-Subki, dia ada kitab iaitu Taqiyuddin Subki. Dia ada kitab iaitu Al-I'tisam bi Wahidil Ahad min iqamati Jum'atain fi balad. Berpegang pada Tuhan daripada didirikan dua Jumaat pada satu kawasan. Jadi dia menyatakan di situ kalau tak ada keperluan tak boleh nak buat dua masjid ni, lepas tu selang 5-60 langkah ada masjid baru, pakat duk buat Jumaat satu masjid ni, satu masjid. Kebanyakan fuqaha tidak bersetuju dengan hal itu kerana itu tidak menggambarkan syiar Jumaat. Jadi kalau itu kata dia tak boleh, apatah lagi pakat buat Jumaat di rumah masing-masing. Itu alasan. Okey, yang berikutnya dia kata perkataan yang kata boleh semayang tu di atas di rumah tu Jumaat tu atas alasan apa? Kalau atas alasan darurat, dia syarat darurat ni apabila macam tadi, seseorang telah difardukan dengan satu kefarduan, kemudian dia tak mampu nak buat, maka dia cari satu pendekatan yang paling at least dia boleh buat sebahagian daripadanya. Sekarang dalam kes Jumaat, apabila kita tak boleh buat Jumaat, fardu Jumaat dah tak ada, telah gugur kefarduan Jumaat, diganti dengan sembahyang zuhur. Dalam dia panggil dalam keadaan balak bencana ni, al-jaihah dalam bahasa hadis, datang satu benda bencana macam ni, digugur tanggungjawab Jumaat tu. Bahkan tanggungjawab Jumaat boleh gugur bukan saja bencana, hujan pun boleh gugur, ribut pun gugur, orang sembahyang zuhur. Ini kan pula dalam keadaan sekarang, maka kata dia tak ada lah sembahyang Jumaat di rumah, sebaliknya sembahyang Jumaat ialah di masjid. Bila tak boleh bagi ke masjid, hendaklah kita tunaikan sembahyang zuhur di rumah. Jadi kesimpulan dia, mereka tidak terima. Ni Europe ni terbuka. Pun begitu mereka tak terima pandangan untuk sembahyang 2-3 orang Jumaat di rumah ini, dan saya rasa pendapat mereka dalam hal ini juga adalah merupakan munasabah dan kuat dari segi disiplin ilmunya dan dari segi alasan-alasan yang diberikan. Ada apa benda lagi, cuma saya nak sebut antara benda yang mungkin lah kita tengok masa musim corona ni, pandangan untuk pergi sembahyang Jumaat juga tapi buat 1 meter buat jauh-jauh. Dia ni duduk 1 meter, ni duduk 1 meter, ni duduk 1 meter. Apa pandangan mereka dalam hal ni? Kita tengoklah ada masjid-masjid yang cuba. Kata dia bila menjawab pada soalan ni, kata dia bahawasanya keadaan yang ada menuntut untuk kita menghentikan sembahyang di masjid. Sembahyang jemaah ni, sembahyang jemaah ke, sembahyang jemaah, ambil sembahyang jemaah. Ada kita tengok pergi sembahyang jemaah oleh ke musim corona, buat sembahyang jemaah sebelang-selang. Dia kata sembahyang jemaah ni sembahyang berjamaah. Kita panggil jemaah lah, al-jamaah.
jama'atan. Sembahyang berjamaah ni sunnah pada majoriti para ulama, pada majoriti para ulama. Sementara kata dia, menjaga nyawa itu wajib. Bila bertembung antara wajib dan sunat, kena mendahulukan yang wajib. Wajibnya ialah untuk kita menjaga nyawa. Kerana hatta bila kita pergi semayang dalam keadaan 1 meter itu pun di sisi para ahli perubatan belum tentu selamat. Jika berlaku satu orang bersin atau keadaan, belum tentu selamat. Maka dengan itu, mengapa kita nak menyukarkan diri dalam perkara yang telah Allah berikan kelonggaran kepada kita, untuk kita pergi juga dalam keadaan yang demikian, atau buat juga dalam keadaan demikian. Dan hai'ah, bentuk semayang tu, semayang jemaah 1 meter, itu bukan bentuk semayang jemaah yang diajar oleh Nabi, kata dia. Semayang jemaah Nabi, dia rapatkan saf, duduk dalam saf yang lurus. Itu semayang jemaah yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau tak boleh buat yang demikian, kerana ada keuzuran, kita tak diwajibkan untuk pergi ke masjid untuk buat yang demikian. Maka tak perlu kita mengubah pattern untuk buat benda yang tak disuruh, melainkan benda itu terpaksa juga kita buat, dan itu hanya satu-satunya cara, maka tak mengapalah. Sama juga Jumaat dah tak jadi wajib kerana keadaan, kenapa kita nak pergi juga, nak ubah pattern tu? Kenapa buat terpaksa? Tidak ada terpaksa pun untuk pergi sembahyang Jumaat aslan. Maka kerana itu, maka kata dia, tidak perlu, dia menjawab soalan mereka ni, tidak perlu hal itu dibuat. Seseorang mematuhi titah perintah pemerintah yang melarang orang semua keluar dan duduk di rumah, kerana menjaga nyawa itu adalah merupakan suatu kewajipan yang disuruh oleh agama, yang oleh agama kita. Dan ini ada banyak lagi isu-isu yang dikemukakan. Saya merasakan itu antara perkara-perkara yang sudah bermanfaat lah untuk kita ambil perhatian. Dan Majlis Fatwa Eropah dalam hal ini bagusnya mereka bersidang melalui secara online, dan kemudian mereka memutuskan di kalangan mereka. Banyak lagi isu-isu yang dibangkitkan, tapi saya sebut isu-isu solat lah, pasal orang Malaysia ni 2-3 hari dengan solat, dan ini adalah satu contoh yang baik untuk kita bincangkan. Dan saya rasa kita boleh mengambil iktibar daripada alasan-alasan dalam fatwa yang telah mereka berikan ini. Maka ada beberapa perkara tadi yang kita sebut, itu tentang semayang Jumaat. Kita kata tak payahlah nak ada idea nak tengok imam semayang kemudian kita semayang di rumah, ataupun idea untuk kita semayang Jumaat 3 orang di rumah, gantilah dengan zuhur. Demikian tidaklah perlu kata idea kita pilah juga ke masjid, kita buat seorang 1 meter semayang, juga mereka tidak setuju. Padahal kita tahu di Europe ni banyak keperluan mereka nak satukan orang Islam dan seumpamanya, dan mereka mengambil kira zuruf yang ada di mereka. Ada lagi fatwa-fatwa mereka yang lain. InsyaAllah saya akan bahaskan beberapa bincangan fatwa-fatwa yang lain pada sesi yang akan datang. Mudah-mudahan insyaAllah Allah rahmati kita semua dan berikan kekuatan untuk kita mempelajari hukum hakam syarak ketika dalam keadaan sebegini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.